Hai semua, saya Cikgu Tan. Hari ini Cikgu akan menerangkan tentang analisis soalan-soalan esei dan kuantitatif ekonomi STPM Kertas 3 Ekonomi Malaysia. Bab 1. Pengangguran, guna tenaga dan upah. Dalam bahagian esei, soalan-soalan esei yang pernah dikemukakan pada tahun 2013 ulangan ialah maksud pengangguran geseran, maksud pengangguran tak ketara dan yang ketiga, faktor menyebabkan pengangguran geseran dan tak ketara. Untuk tahun 2014, soalan yang pernah dikemukakan ialah yang pertama, maksud upah nominal, kedua, maksud upah benar, dan yang ketiga, faktor membezakan upah mengikut sektor. Tahun 2014 ulangan iaitu yang pertama, maksud upah minimum, kedua, sebab kadar upah minimum diperlukan, yang ketiga, sebab upah minimum berbeza mengikut wilayah dan sektor ekonomi. Pada tahun 2015, soalan yang ditanya ialah faktor mempengaruhi masalah pengangguran. 2015 ulangan iaitu soalan yang ditanya ialah kesan buruk pengangguran kitaran kepada A. Taraf hidup masyarakat, B. Tenaga buruh. Tahun 2016, soalan yang dikemukakan ialah 6 jenis pengangguran. Bagi tahun 2017, soalan yang ditanya ialah 3 faktor membezakan gaji mengikut pekerjaan, iaitu mereka yang bekerja sebagai kerani ataupun bincangkan satu lagi iaitu yang bekerja sebagai inspektor polis. Pada tahun 2018, soalan yang pernah ditanya ialah pengangguran geseran iaitu 4% ataupun kurang. Apakah sebab wujudnya dan peranan media sosial untuk mengurangkan masalah pengangguran geseran? Bagi tahun 2019, soalan yang disoal ialah faktor membezakan tingkat upah mengikut pekerjaan, iaitu contohnya A. Perbezaan jumlah jam bekerja, B. Ganjaran bukan wang, C. Perbezaan kemahiran. Seterusnya, kita lihat pula soalan kuantitatif. Yang pertama, upah nominal, upah benar iaitu mengemukakan maksud. Yang ketiga, peratus kenaikan upah benar dan upah nominal. Seterusnya, soalan yang pernah disoal untuk tahun 2014 iaitu maksud tenaga buruh, maksud guna tenaga, jumlah guna tenaga, menghitung kadar pengangguran dan peratus jumlah penduduk di luar tenaga buruh. Untuk 2014 ulangan, soalan yang pernah disoal dalam bahagian kuantitatif ialah yang pertama, maksud industri berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber serta contohnya. Kedua, peratus guna tenaga bagi kedua-dua industri. Untuk 2015 ulangan, iaitu soalan yang pernah ditanya ialah menghitungkan jumlah penganggur, guna tenaga,
kadar pertambahan guna tenaga serta jenis-jenis pengangguran. Seterusnya, untuk tahun 2017, antara soalan yang ditanya ialah yang pertama, maksud guna tenaga, peratus perubahan guna tenaga dan arah aliran. Yang ketiga, jumlah tenaga buruh. Yang keempat, jelaskan jenis kadar pengangguran. (2018) iaitu yang pertama, subsektor ekonomi pertama, kedua, kadar pengangguran, ketiga, sebab Malaysia mencapai guna tenaga penuh, dan yang keempat iaitu peratus guna tenaga sektor kedua dan ketiga. Bagi tahun 2019, soalan tidak ditanya dalam bab 1. Untuk bab 2, inflasi dan kos sara hidup, dalam bahagian esei, iaitu yang pertama, maksud IHP, maksud inflasi, hubungan IHP dan inflasi, kegunaan IHP dan inflasi, faktor kenaikan kadar inflasi dan kesan inflasi kepada negara. Ini disoal dalam tahun 2013. Untuk tahun 2013 ulangan, soalan yang dikemukakan ialah yang pertama, faktor menyebabkan inflasi tolakan kos dan inflasi diimport. Dan yang kedua, kebaikan kadar inflasi antara 2% sehingga 3%. Untuk tahun 2014, soalan yang pernah disoal ialah kesan inflasi ke atas pertumbuhan ekonomi, golongan penghutang dan pesara. Bagi tahun 2014 ulangan, soalan esei yang pernah ditanya ialah yang pertama, kesan negatif dasar belanjawan kurangan, dan yang kedua, 3 jenis inflasi di Malaysia. Pada tahun 2015, soalan esei yang ditanya ialah dasar-dasar mengawal inflasi, iaitu A, dasar kawalan harga, B, dasar fiskal. Untuk tahun 2015 ulangan, soalan esei yang pernah ditanya ialah inflasi tarikan permintaan dan faktor menyebabkan ia berlaku. Untuk tahun 2016, soalan esei yang dikemukakan ialah kesan negatif inflasi terhadap ekonomi isi rumah. Untuk tahun 2017, soalan esei yang ditanya ialah dasar fiskal dan bagaimananya mengawal inflasi. Kedua, kesan buruk inflasi terhadap ekonomi. Pada tahun 2018, soalan esei yang dikemukakan ialah 3 jenis inflasi dan sebab berlakunya. Untuk tahun 2019, soalan esei yang dikemukakan ialah yang pertama, kos sara hidup dan taraf hidup dari segi A, perbezaannya, B, hubungannya, dan C, kesan inflasi terhadap kos sara hidup dan taraf hidup. Untuk bahagian B, kuantitatif, untuk tahun 2013 ulangan, ditanya tentang maksud inflasi, kadar inflasi, peratus kenaikan harga barangan dan peratus kenaikan pendapatan benar. Untuk tahun 2014 ulangan, soalan yang dikemukakan ialah hitung kadar inflasi berdasarkan indeks harga pengeluar dan indeks harga pengguna. Kedua, berikan alasan kadar inflasi yang tinggi, berikan sebab perbezaan kadar inflasi berdasarkan kedua-dua indeks harga dan pendapatan benar isi rumah.
Untuk tahun 2015, iaitu yang pertama belanjawan negara, jenis-jenis belanjawan dan arah aliran. Kedua ialah sumber untuk menampung defisit belanjawan. Bagi tahun 2015 ulangan, yang pertama kadar inflasi, kedua upah benar, ketiga perbezaan upah benar. Untuk tahun 2016, yang pertama cukai langsung, kedua cukai tak langsung dan yang ketiga hasil bukan cukai. Bagi tahun 2017, yang pertama hasil Kerajaan Persekutuan Malaysia, contohnya hasil bukan cukai, kadar pertumbuhan hasil kerajaan dan arah alirannya. Soalan yang seterusnya ialah peratus sumbangan cukai langsung, cukai tak langsung dan hasil bukan cukai kepada jumlah hasil. Untuk tahun 2018, soalan yang pernah ditanya ialah yang pertama, kadar inflasi semenanjung Malaysia dan sebab-sebab berlakunya perbezaan. Soalan yang kedua ialah pendapatan benar dan peratus perubahan pendapatan benar. Bagi tahun 2019, soalan yang pernah dikemukakan ialah yang pertama, kadar pertumbuhan hasil kerajaan persekutuan, kadar pertumbuhan perbelanjaan kerajaan persekutuan dan bandingkan kedua-duanya. Kedua, belanjawan kerajaan persekutuan dan nyatakan kedudukannya. Bagi bab 3 perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran, bahagian esei iaitu bahagian A untuk tahun 2013 sehingga 2019 tidak pernah pun ketinggalan. Hampir setiap tahun ada soalannya. Bagi tahun 2013, yang pertama, tujuan dasar perlindungan perdagangan antarabangsa. Kedua, tarif dan subsidi ekspor dapat memperbaiki imbangan pembayaran. Yang ketiga, faktor mempengaruhi imbangan akaun semasa. Bagi 2013 ulangan, yang pertama, strategi galakan ekspor. Untuk tahun 2014, yang pertama, maksud keterbukaan ekonomi. Kedua, cara mengukurnya. Ketiga, kesan negatif perdagangan antarabangsa kepada ekonomi negara. Seterusnya, maksud kadar pertukaran tetap dan boleh ubah. Dan akhirnya, kesan kenaikan kadar pertukaran asing terhadap ekonomi negara. Bagi tahun 2014 ulangan, yang pertama, kesan kenaikan nilai ringgit Malaysia terhadap imbangan dagangan, aliran masuk modal dan hutang negara. Untuk tahun 2015, terangkan dasar perdagangan antarabangsa dan contohnya iaitu dari segi A, dasar perlindungan, B, galakan ekspor. Untuk 2015 ulangan, iaitu yang disoal ialah komponen akaun semasa. Untuk tahun 2016, kesan positif perdagangan antarabangsa kepada pengguna domestik. Bagi tahun 2017, soalan yang pernah dikemukakan ialah dasar perdagangan yang menyebabkan keterbukaan ekonomi semakin tinggi. Untuk tahun 2018, soalan yang pernah disoal ialah sistem kadar pertukaran asing yang diamalkan di Malaysia, contohnya kadar pertukaran boleh ubah dan kadar pertukaran tetap. Soalan yang seterusnya, kedua ialah kesan susut nilai ringgit Malaysia ke atas harga barang import dan ekspor. Bagi tahun 2019, iaitu ditanya tentang pertama, 4 butiran dalam akaun perkhidmatan dan yang kedua,
2 butiran dalam akaun pendapatan prima. Bagi soalan kuantitatif, 2013 ulangan yang pertama ialah maksud kadar pertukaran asing KPA, yang kedua ialah hitungkan kadar pertukaran asing KPA, dan yang ketiga kesan perubahan KPA kepada ekspor dan import. Untuk tahun 2014, yang pertama kadar pertumbuhan ekspor, kedua kadar pertumbuhan KDNK, dan yang ketiga darjah keterbukaan ekonomi. Untuk tahun 2015, yang pertama ekspor bersih, kedua imbangan akaun semasa, dan yang ketiga faktor menyebabkan defisit dalam akaun perkhidmatan. Bagi tahun 2016, yang pertama kadar pertumbuhan ekspor atau import barang dan perkhidmatan, keterbukaan ekonomi. Untuk tahun 2019, yang pertama imbangan akaun dagangan dan jelaskan kedudukannya. Kedua, kadar pertumbuhan ekspor bersih, kadar pertumbuhan akaun semasa, dan bandingkan kedua-duanya. Bagi bab 4 perusahaan kecil dan sederhana bahagian esei bahagian A, iaitu hampir setiap tahun dikemukakan soalan tentang PKS. 2013, soalannya, langkah kerajaan memajukan PKS. 2013 ulangan, iaitu masalah yang dihadapi oleh PKS, dan yang kedua, sumbangan PKS kepada ekonomi negara. Bagi tahun 2014, soalan yang pernah disoal ialah yang pertama, perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad dari segi bilangan ahli, pemilikan saham dan pindah milik saham. Bagi tahun 2014 ulangan, yang pertama ialah peranan agensi kerajaan untuk membantu PKS, antaranya Pharma, SMIDEC dan MARDI. 2015, program kerajaan untuk membantu pembangunan PKS. 2015 ulangan, masalah yang dihadapi oleh PKS dari aspek A. Pemasaran, B. Bahan mentah, C. Teknologi. Untuk tahun 2016, yang pertama, pemilikan tunggal, syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad dari aspek milikan dan modal. Kedua, masalah PKS untuk mendapatkan pembiayaan kredit, iaitu pinjaman. Bagi tahun 2017, soalan yang pernah disoalkan ialah yang pertama, maksud PKS bagi sektor pembuatan dari aspek A. Nilai jualan tahunan, B. Bilangan pekerja. Kedua, agensi kerajaan yang membantu PKS dari aspek A. Memberikan pembiayaan atau pinjaman modal, B. Memberikan khidmat nasihat perniagaan. Bagi tahun 2018, soalan yang pernah dikemukakan ialah sumbangan PKS terhadap ekonomi negara. Untuk tahun 2019, jenis-jenis unit perniagaan berdasarkan ciri yang diberi, dan yang kedua, perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad dari segi pemilikan modal. Untuk bahagian kuantitatif pula, jarang-jarang sekali ditanya dan pernah disoal dalam 2013, iaitu nilai sumbangan PKS kepada KDNK, dan yang kedua,
kadar pertumbuhan nilai sumbangan PKS. Dan yang ketiga, peratus PKS mengikut sektor. Dan yang keempat, langkah kerajaan meningkatkan PKS. Dan kita mendapati bahawa bagi bahagian bab 4 ini, kuantitatif, bahagian B, tidak dititik beratkan dalam soalan bab 4. Bagi bab 5, institusi kewangan bahagian esei 2013 ulangan, iaitu masalah yang dihadapi oleh peminjam untuk mendapatkan pinjaman. 2014 ulangan, perbezaan antara bank perdagangan dan syarikat kewangan. 2015, peranan dan contoh institusi kewangan dari segi A, institusi perbankan, B, institusi kewangan bukan perbankan. Bagi 2015 ulangan iaitu fungsi dan contoh institusi kewangan. Untuk tahun 2017, iaitu yang pertama, dua jenis pinjaman yang ditawarkan oleh bank perdagangan dan yang kedua, agensi pemberi kredit selain daripada bank perdagangan dan yang ketiga, masalah mendapatkan kredit iaitu cagaran. Bagi tahun 2018, iaitu soalan tentang agensi pemberi kredit berdasarkan situasi yang diberi. Bagi tahun 2019, iaitu yang disoal ialah yang pertama, fungsi institusi kewangan berdasarkan pernyataan dan yang kedua, dua peranan institusi kewangan. Jika kita lihat untuk bahagian kuantitatif bagi bab 5, tidak pernah disoal dalam bab kelima ini. Bagi bab 6, iaitu kemiskinan dan agihan pendapatan dalam bahagian esei 2013, iaitu yang pertama, maksud kemiskinan relatif dan yang kedua, punca menyebabkan kemiskinan relatif. Bagi tahun 2013 ulangan, soalan yang pernah dikemukakan ialah yang pertama, maksud kemiskinan mutlak. Yang kedua, maksud kemiskinan relatif. Yang ketiga, perbezaan pengukuran antara kemiskinan mutlak dan relatif. Dan seterusnya, langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan mutlak. Bagi tahun 2014, soalannya adalah berkaitan dengan peranan agensi pemberi kredit, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, syarikat Arano dan koperasi. Bagi tahun 2015, soalan esei yang pernah dikemukakan ialah tentang punca kemiskinan. Bagi 2015 ulangan, iaitu soalan yang pernah disoal ialah maksud pendapatan garis kemiskinan PGK. Kedua, sumber pendapatan bukan upah dan contohnya A. Sewa, B. Bayaran pindahan. Bagi tahun 2016, iaitu dasar kerajaan membasmi kemiskinan. 2017, faktor-faktor menyebabkan kemiskinan, iaitu A. Pendidikan, B. Teknologi, C. Akses pasaran. Bagi tahun 2018, peranan agensi dalam membasmi kemiskinan iaitu Fama, Baitulmal dan AIM. Untuk tahun 2019, yang pertama maksud perkali Gini dan yang kedua bandingkan agihan pendapatan dua buah negara
berdasarkan pekali Gini yang berbeza. Dan yang ketiga, 2 sumber pendapatan daripada bayaran pindahan. Bagi bahagian kuantitatif juga tidak pernah disoal setakat ini. Bagi ramalan 2020 iaitu bab 1 esei, yang pertama maksud tenaga buruh, guna tenaga, pengangguran dan kadar pengangguran. Kedua, pengangguran kitaran atau struktur, apakah punca-puncanya, bagaimana wujudnya, kesan negatif dan langkah-langkah mengatasi. Ketiga, faktor menyebabkan berlakunya masalah pengangguran. Yang keempat, kesan pengangguran terhadap ekonomi negara atau sosioekonomi. Dan yang kelima, dasar fiskal mengembang dan dasar kewangan mengembang untuk mengatasi masalah pengangguran. Bagi soalan kuantitatif iaitu jumlah pengangguran, kadar pengangguran, guna tenaga dan tenaga buruh. Bagi bab 2 esei yang pertama, maksud upah wang, upah bukan wang dan upah benar. Kedua, faktor membezakan upah antara sektor. Ketiga, maksud indeks harga pengguna IHP dan 3 langkah menghitung IHP. Keempat, kegunaan IHP dan hubungan antara upah benar dengan IHP menggunakan contoh berangka. Kelima, dasar belanjawan kurangan, iaitu dari segi maksudnya, pelaksanaan, cara membiayai dan kesan. Keenam, maksud hutang negara dan sumbernya, iaitu hutang dalam negeri dan hutang luar negara. Ketujuh, kesan inflasi kepada negara, iaitu pesara, penghutang, kos sara hidup, nilai wang. Dan yang ke-8, dasar kewangan menguncup untuk mengawal inflasi. Bagi soalan kuantitatif, yang pertama, maksud IHP, kadar inflasi, upah benar, peratus perubahan upah benar dan peratus perubahan upah wang. Bagi bab 3, esei, kesan positif dan negatif perdagangan antarabangsa. Kedua, langkah mengurangkan defisit akaun semasa. Yang ketiga, akaun semasa, apakah sebab bernilai negatif dan langkah mengatasinya. Dan yang keempat, keterbukaan ekonomi, iaitu maksud dan cara mengukurnya. Kelima, dasar perdagangan antarabangsa, iaitu AFTA, liberalisasi perdagangan dan penggantian import. Keenam, tujuan dasar perlindungan dijalankan. Ketujuh, kesan penurunan nilai ringgit Malaysia terhadap imbangan pembayaran, dasar saing sektor ekspor dan sektor pelancongan negara. Bagi soalan kuantitatif, ekspor bersih, kadar inflasi dan darjah keterbukaan ekonomi. Bagi bab 4, esei, iaitu ciri-ciri PKS. Kedua, masalah PKS. Yang ketiga, langkah atau program memajukan PKS. Dan yang keempat, sumbangan PKS kepada ekonomi. Bagi soalan kuantitatif, maksud nilai output kasar dan nilai tambah. Peratus pertumbuhan PKS, peratus sumbangan nilai ditambah PKS serta perbezaan antara pertumbuhan mikro dengan kecil. Bagi bab 5, esei yang pertama, fungsi bank perdagangan sebagai ejen perantaraan kewangan dan perkongsian risiko. Berikan contoh. Kedua, peranan institusi perbankan dan institusi bukan perbankan
dan contohnya. Ketiga, masalah mendapatkan kredit oleh peminjam. Bagi bab 5, soalan kuantitatif tidak perlu dititik beratkan. Bab 6, esei. Yang pertama, hubungan tahap gaji minimum dengan pendapatan garis kemiskinan PGK. Kedua, sumber pendapatan isi rumah. Ketiga, sumber pendapatan bukan upah. Keempat, maksud kemiskinan mutlak dan kemiskinan tegak. Kelima, kemiskinan relatif. Maksudnya, bagaimana ia diukur dan punca-puncanya wujud kemiskinan relatif. Keenam, punca kemiskinan ataupun kemiskinan tegak. Ketujuh, strategi dalam dasar membasmi kemiskinan, iaitu Dasar Ekonomi Baru DEB, Dasar Pembangunan Negara DPN dan Dasar Wawasan Negara DWN. Kelapan, program atau langkah mengurangkan kemiskinan. Bagi soalan kuantitatif, iaitu kemiskinan tegak, maksudnya kadar kemiskinan, soalan perhitungan, kadar pertumbuhan pendapatan kasar, jurang pendapatan dan PGK. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share dengan rakan-rakan anda yang lain YouTube channel Cikgu Tang sekiranya video ini membantu anda dalam membuat ulang kaji. Terima kasih. Bye-bye.